Baik, yang ke seterusnya, benda wajib yang perlu dilakukan yang ke-6 disebut di muka surat yang ke-50, tawaf mesti dalam keadaan menutup aurat. Jadi orang perempuan insya-Allah tertutup auratnya. Orang lelaki kadang-kadang masa tawaf takut dia tu hentak kaki bersungguh sangat, terselak apa namanya? Nampak paha. Dia pun dah terlangkah 2-3 langkah. Apa dia kena buat? Dia kena patah ke belakang balik. Di tempat sebelum berlaku selakan itu. Dan dia sambung balik. Pastikan seluruh tawaf dilakukan, 7 itu dilakukan dalam keadaan menutup aurat. Main kalau katakan saya tawaf kan, pakai kain ihram, kain pula kita duduk kasut macam biasa-biasa aja. Buat pula macam ni je. Yang tu entah macam mana. Masa saya berjalan, terselak ni. Dah 2 langkah. Ya Allah, tutup. Balik ke belakang balik. Sambung balik. Tapi sebab tu pakai ni bagi elok lah. Biasanya insya-Allah tak terdedah aurat lah. Tapi tak tentu juga, khususnya kadang-kadang masa nak tawaf kalau ramai sangat mungkin boleh tersingkap aurat. Jadi kalau tersingkap kita ke belakang sikit di tempat sebelum berlaku tersingkap aurat, kita sambung balik. Tapi insya-Allah sepanjang saya buat umrah tak pernah lagi jemaah kita sampai tersingkapkan umrah. Elok je alhamdulillah. Kalau tiba-tiba niat berubah, kita kena ulang balik Di tempat sebelum berlaku niat perubahan. Dah 3 kali kejar dah. Tak dapat-dapat. Geram dah mana orang tu hilang tu. Mana dia. Dah 3 kali dah pusing. Daripada Hajar Aswad sampai Hajar Aswad cari lagi. Dah 3 kali dah tak jumpa dah. Lepas tu baru tengok la ilaha illallah. Dah 3 kali tawaf tak niat. So dia pula start kejar tu di tawaf yang kedua. Dia dah selesai tawaf yang pertama. Masuk tawaf yang kedua nampak orang tu. Dia pun kejar. 2, 3, 4. Selesai 4 pusingan baru dia teringat dia kejar orang. Akhirnya tawaf yang betul-betul kena Tuhan apa dia? Yang mula-mula saja. Jadi tambahlah lagi 6 kali pusingan. Tapi insya-Allah tak berlaku. Insya-Allah secara fiqhnya dibincangkan tapi realitinya tak. Kalau nak sebab takut tersesat tak, sebenarnya kita masih lagi berniat tawaf. Cuma nak ke depan sebab takut tersesat. Masih lagi dalam niat tawaf. Kalau macam Ustaz dengan isteri Ustaz kan, sebabkan dah main sekali semua tiba-tiba Ustaz terlajak sikit, isteri pergi hambat nak pergi dekat, dikira lari niat tu? InsyaAllah tidak. Sebab dia masih lagi mahu tawaf, cuma nak dekat dengan kita. Tapi kalau sampai dah tak teringat langsung tawaf, suamiku dah tak teringat benda lain dah. Suami dia lari ke mana semua dia ikut. Kau cakap tu tak lepas. Tapi insyaAllah masih ingat. Maksudnya dia melajukan langkahan untuk mempercepatkan tu. Tak ada masalah. Masa tawaf tertidur, sah tak? Sah. Selagi tidak terbatal wuduk. Kenapa? Sebab saya pernah tawaf sampai tidur. Naik skuter. Ya Allah, lain macam. Dia paling laju pun. Laju tu lah. Saya bawa mak saya kebetulannya. Bawa Umi. Lepas tu terlelap. Lain kali mak saya singgung ni. Abang, tengah tawaf dia tidur. Sedang tidur ni. Saya bersikit umrah baru ni. Sah. Sebab saya cari dah. Sebab saya kes tertidur tu. Naya aku sah tidak. Tengok sah. Selagi tidak terbatal tawaf. Tidak terbatal wuduk. Sebab syarat yang tawaf yang keseterusnya, dia mesti suci daripada sebarang hadas. Jadi orang perempuan kalau datang haid, dia kena tunggu kejap lah. Nanti kita akan bincang khusus tentang wanita. Kalau dia uzur, apa dia kena buat? Sebab orang wanita uzur dalam umrah, dia tidak boleh tawaf. Sebab tawaf mesti suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil. Katakan masa kita tawaf terbatal wuduk, kita kena berwuduk semula. Dan yang ujian dia di kawasan tawaf tu tak ada tempat wuduk. Jadi kadang-kadang setengah orang dia bawa siap-siap spray. Atau mudahnya jagalah wuduk. Dan bila tawaf, antara benda yang mungkin boleh menyebabkan terbatal wuduk, sentuhan lelaki perempuan. Itu memang tak dapat dielakkan. Jadi difatwakan oleh ulama semasa, kalau kita tersentuh atau orang tolak kita sampai kita tersentuh orang, insya-Allah tawaf kita sah. Kalau tak, pakej sebulan pun tak habis tawaf lagi. Baru Allah terpegang, pergi ambil wuduk. Baru nak sampai kawasan tawaf, terpegang lagi, pergi lagi. Dia akan pakej mengambil wuduk. Jadi kerana zaman sekarang orang melakukan umrah ramai, tak macam orang dulu.
Jadi dulu persentuhan tak teruk sangat. Guru saya Fadilatul Syekh Yusuf pernah cerita mereka tawaf 3 orang je. Tak ada akan nak cium dah Hajar Aswad, 3 orang. Tawaf 3 orang je. Memang sekarang nak dapat 3 orang, melainkan kalau saya nak raja. Tapi Tok Wan saya bukan raja kan. Tok Wan saya orang Sungai Peh, bukan raja. Jadi tak boleh nak tawaf 3 orang je. Kalau tidak, saya dengan pakcik saya, panjang saya, campur dengan abah saya, kami 3 orang lah anak raja. Tapi buat macam mana? Tok Wan saya tak diraja. Okey. Jadi itu adalah perbuatan wajib ketika tawaf. Pastikan wuduk terjaga, pastikan aurat terjaga. Lepas tu pusing elok-elok. Jangan kita melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Dan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, tak boleh tawaf sambil pegang Kaabah. Sebab syarat tawaf mesti tawaf sekeliling Kaabah. Jadi kalau kita tawaf, kita pegang Kaabah, kita pegang dinding Kaabah sambil tawaf tu kita pegang, tak sah tawaf kita tadi. Kena ulang sebelum kita sentuh. Tapi pernah ada kes orang tanya, Ustaz, saya dah selesai balik umrah Ustaz. Masa saya tawaf tu memang ada sekali tu sambil tawaf saya pegang dinding Kaabah. Jadi tawaf saya dah jadi tak sah Ustaz. Lepas tu sa'i, lepas tu macam mana pula? Tak sah lah. Lepas tu saya dah gunting Ustaz. Saya dah balik Malaysia, dah pakai elok baju apa semua, macam mana buat macam mana? Ketika itulah disebabkan benda ni jarang-jarang orang tahu. Maka kalau ikut apa yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah, sah tawaf itu dengan berpegang pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata tawaf sambil pegang Kaabah sah. Tapi asal mazhab Imam Syafi'i kita, dan insya-Allah kita tak nak buat lah, masa kita tawaf jangan pegang Kaabah. Sebab mazhab kita kata tak sah. Okey? Tak boleh. Kalau nak pegang boleh, tapi jangan berjalan macam tu. Kita berhenti sekejap pegang, kemudian kita sambung balik. Macam tu. Sebab masa tawaf ada tempat-tempat sunat, kita sunat sentuh rukun yamani. Jadi masa sentuh jangan gerak. Statik je. Lepas tu sambung balik tawaf. Baru kita bergerak. Sama juga dengan Hajar Aswad. Tapi Hajar Aswad memang ramai. Saya dulu pernah sampai nak cium Hajar Aswad dekat sejam 2 kat situ saja. Orang tolak dia, jangan kata. Pijak kaki kita ni jangan kata. Memang itu urutan refleksi yang paling ampuh lah. Bukan tapak kaki dengan atas kaki pun dibijak-bijak kan. Dah kita jerit saja tu.